Sebab saya suka duduk kat suasana macam ni kan. Sunyi, ada nature, ada bau-bau bunga sikit, ada bunyi burung sikit. Macam ni lah, ini saya punya life lah, saya suka macam ni. Nama saya Saddam Zaim bin Afain atau biasanya dikenali sebagai Saddam Afain lah. Saya berumur 31 tahun. Saya mengusahakan dan membekal tanaman pokok kantan di Bangi Lama. Saya mulakan perniagaan ni pada tahun 2015. Sebelum pekerjaan saya buat pertanian ni, saya seorang tukang masak. Okey, untuk kegunaan bunga kantan ni kita buat masakan laksa, kita buat asam pedas, kita buat kerabu, kita buat nasi goreng, dan kita ada buat sambal kering bunga kantan. Itu salah satu menu yang kita gunakan bunga kantan ni sebagai masakan lah. Kalau dekat Indonesia, diorang buat jus bunga kantan. Air dia warna pink, rasa air jus dia. Itu yang saya discover lah untuk penggunaan bunga kantan ni dalam masakan dan minuman. Biasa pagi saya masuk kerja, biasanya buat tengok keadaan sekitar dulu lah. Mungkin takut ada benda yang hilang. Biasanya macam tu lah, saya masuk tengok keadaan dulu. Macam petik bunga saya buat seminggu sekali. Jadi kebanyakan setiap hari saya ni banyak settlekan order Shopee je. Yang bunga seminggu sekali saya settlekan. Macam contoh hari Senin je saya kutip. Terus pergi hantar, lepas petik saya terus pergi hantar petang. Tuai biasanya kalau daripada awal tanam kita buat paling cepat 1,5 tahun. Paling standardnya 2 tahun lah. Daripada awal kita tanam sampai pokok tu besar 2 tahun, baru dia akan keluarkan bunga. Bila dia dah start keluar bunga ni, setiap 1 minggu kita boleh buat tuaian yang baru. Dulu saya ambil pengajian diploma pengurusan hotel dan catering sebab family saya ada mengusahakan perniagaan motel, bilik penginapan. Jadi dari situ dengan harapan saya dapat meneruskan perniagaan legacy tu lah. Lepas tu habis saja pengajian, saya bekerja sebagai tukang masak. Di situ tak lama saya kerja tukang masak sampai saya kahwin. Bila saya dah kahwin, isteri dah mengandung anak yang pertama, saya ambil inisiatif cipta sistem pekerjaan tu sendiri. Maknanya pertanian ni ada satu sistem yang baru lah untuk pekerjaan. Jadi dengan cara saya sendiri apa semua, saya masuk kerja ni lah. Macam saya lebih suka kepada kebebasan mengekspresi kerja tu sendiri lah. Maknanya tak ada orang yang boleh menghadkan saya punya potensi. Kebanyakan pekerjaan diorang akan hadkan kita punya potensi kita dalam kerja tu sendiri, betul. Jadi dengan cara ni saya ambil keluar pada sistem tu, saya cipta sistem saya sendiri, saya kerja sendiri. Maknanya apa saja saya boleh ekspresikan semuanya lah, tanpa ada halangan atau apa-apa kan. Ini kira saya punya office dengan tempat semayang saya lah. Jadi kerja-kerja bungkusan pokok, kerja-kerja semayang pokok, jadi saya buat kat sini. Ini greenhouse saya lah. Dan store sikit lah, letak barang-barang semua kan. Kalau nak kenangkan balik, waktu dulu saya pergi makan sarapan pagi, saya suka tengok orang yang dah usia macam pencen-pencen. Dia tak pencen lagi tapi dah hampir nak pencen ni umur lah, dalam umur 40-an, 50-an. Dia boleh relax lagi tau. Dia terbeza lah dengan orang-orang sebaya dengan saya masa tu kan. Orang-orang sebaya saya masa tu tak ada pun kat kedai makan. Pagi tak ada kedai makan, mungkin diorang atas jalan. Bila saya perhatikan balik diorang punya background kerja diorang, memang diorang ada kerja sistem diorang sendiri. Jadi saya follow dia punya step lah. Macam contoh saya ada jumpa orang ni, dia sebagai peternakan. Dia ternak lembu. Dia punya life dia macam tu. Jadi saya inspired dengan dia punya life. Kalau sebelum ni kerja saya sebelum tanam macam-macam ni, saya ada tanam macam-macam juga. Ada tanam cili, ada tanam terung, kacang botol, ada tanam tomato, jagung, betik, buah-buahan yang lain. Tapi itu sekadar untuk eksperimen dan makan sendiri lah, sampai kita jumpa discover pokok kantan ni kan. Bunga kantan sebab dia punya potensi dia bagi saya sangat-sangat cemerlang lah, sebab dari segi penjagaan, dari segi dia punya pengeluaran dia pun agak lumayan. Dan kebanyakannya tak ramai yang buat tanaman pokok kantan ni masa tu lah. Tak ramai yang buat. Jadi saya cuba ambil peluang tu dan saya discovery dia punya market pun agak baik juga lah masa tu. Jadi
Dari situ kita mula tanam daripada sikit. Daripada awalnya saya ada 8 rumpun. Lepas tu saya pecah-pecahkan lagi jadi banyak lah. Sekali production tak tentu, kadang-kadang ikut musim. Kalau ikut pengeluaran dari 300 ke 1000 batang bunga kantan satu minggu. Kalau ikut pasaran saya ikut batang lah. Satu kuntum dari RM1 ke RM1.50 ikut waktu. Dia challenging dia selalunya awal tu lah. First step tu lah. First step tu dia punya challenging dia paling tinggi lah saya rasa. Mostly dia punya challenging tu dari segi supporting lah. Sokongan lah, sokongan. Macam saya ada pendidikan, macam tadi saya kata saya ada pendidikan. Kononnya ada future untuk handle business, family semua. Tapi saya tak nak bahagian tu. Saya tukar pada bidang ni. Mostly family memang tak setuju lah. Sebab saya pun tak ada background pun bahagian pertanian ni kan. Memang kosong. Jadi buat discovery sendiri je. Situ saya punya susah sikit lah. Sebab kita nak jaga hati orang tua, nak jaga hati isteri, nak jaga ni. Ada anak yang nak diberi susu semua kan. Duit nak kena pakai. Tapi kita still, macam saya still continue apa yang saya buat. Tapi ikut juga apa yang diorang nak. Biasa orang tak percaya dengan benda yang kita nak buat perubahan ni kan. Nak nalap benda tu bukan kita. Orang tak pernah nampak kita macam tu kan. Tiba-tiba kita nak macam tu kan. Jadi tu lah susah dia lah. Dia orang bukan tak bagi, cuma dia orang bagi saya, dia orang risaukan saya punya masa depan lah. Konon tak jadi apa-apa kan. Ayah saya bekas tentera, memang tegas. Banyakkannya falsafah hidup ni saya belajar dengan dia lah. Walaupun dia cakap dengan saya tu supaya saya lari daripada benda yang saya buat ni. Tapi sebenarnya dia lagi menguatkan saya nak ke dalam tu daripada kata-kata dia tu. Bagi saya dia sebagai motivasi lah. Sebab dia banyak keluarkan kata-kata mutiara dia kat saya. Jadi saya gunakan itu sebagai saya punya pembakar lah. Kalau kita mula merancang nak buat hari ni, semalam kita dah mula. Hari ni punya cerita, kita nak buat hari ni, semalam kita dah mula. Betul lah. Saya antara orang yang berjaya lah. Tapi saya follow dia punya tekad dia. Dia terlalu tekad. Macam saya ambil dunia tekad tu untuk saya punya kejayaan lah. Alhamdulillah diorang kira dah tak ada kacau saya lah. Tak ada cakap-cakap pasal kerja lain, suruh isi borang, suruh hantar resume. Benda-benda tu macam tu dah tak timbul lagi lah dalam dekat kita punya conversational rumah kan. Pembuktian pertama saya dapat masa tu saya punya perniagaan ni keluar dekat media surat khabar. Masa tu Cosmo ada keluar sekali, itu Berita Harian ada keluar 2 kali. Itu kira antara medal lah saya dapat masa tu kan. Sebagai pencapaian dalam industri kan. Macam fasa 1 dulu kita mula, ini fasa 2. Yang kita mula daripada fasa 1 dekat belakang sana lah. Jadi daripada belakang sana ni kita belajar lah macam mana dia punya potensi pokok kantan ni. Apa yang boleh, apa yang tak boleh. Jadi kita try and error. Jadi dari situ saya faham apa sebenarnya kehendak pokok kantan yang sebenarnya. Jadi daripada fasa yang kedua yang baru ni kita buat yang betul-betulnya lah. Jadi alhamdulillah ada sukses lah. Salah satu benda banyak manis lah. Saya boleh bangun pukul apa saya nak bangun. Itu manis lah. Tak perlu rushing lah. Itu salah satu. Satu lagi saya jumpa banyak orang geng-geng saya juga yang sebenarnya macam saya juga. Kalau sebelum ni saya fikir saya alone tau. Saya rasa saya seorang je yang dalam dunia yang macam ni kan. Rupanya ada ramai lagi macam saya. Masuk RTM, masuk surat khabar. Itu antara achievement lah masa tu. Lagi ayah tu dah terima lah. Kira satu kemenangan yang besar yang saya boleh rasakan masa tu. Satu pembuktian yang saya dah lunaskan. Okey, macam benih untuk bunga kantan ni ada 2 jenis lah. Satu benih kita ambil pada biji. Biji tu kita dapat pada buah bunga kantan yang matang. Ataupun kita gunakan keratan rizom bahagian ubi bawah pokok kantan ni. Macam perdu buluh kan. Jadi biasanya kalau penggunaan rizom, kita ambil pokok yang sudah matang yang dah mula keluar bunga. Macam orang yang ambil benih ni kira dia dah ada confirm lah. Dah confirm jadi lah. Dia punya pokok dia. Beza dengan biasa tu biasanya dia akan ambil masa dalam 2 ke 3 minggu untuk dapatkan tunas ni. Ini harga RM6. Ini harga RM15. Ini RM6, ini RM15 satu. Saya struggle 2 tahun yang pertama saya struggle. Tahun bila tu? Start 2015 lah, masa awal tu. Sebab modal... Okey, 2015 umur apa tu? Umur saya 25. Umur masa tu 25. Baru kahwin dengan masa tu.
Jadi dunia struggle dia, itulah sebab macam pokok gantan hasil dia keluar 2 tahun. Saya rasa struggle dekat 3 tahun juga saya struggle. Dia punya sementara nak jadi cash flow tu nak mengalir kan. Kerja-kerja lain juga macam contoh salah satunya kerja hotel tu lah. Kerja hotel, kerja kedai makan, buat jadi tukang air. Kira kerja-kerja gaji bawah 50 satu hari. Itu sebagai cover lah. Maknanya saya kerja sana sekejap, lepas tu ada waktu rehat 1 jam saya lari sini. Cabut 10 pokok, pergi tanam 10 pokok, dah settle, lari balik pergi kerja balik. Sebab apa? Sebab masa kerja tu saya rasa macam tak seronok Bila tak seronok tu saya fikir apa nak ubah, apa caranya nak ubah kehidupan kan. Saya tak nak hidup macam ni kan. Contoh masa tu. Jadi dengan berbekalkan azam waktu rehat tu yang saya keluar datang sini buat kerja tu. Habis rehat pergi kerja balik, habis kerja waktu balik kerja tu saya datang sini sambung lagi sikit sampai malam. Maknanya nak senja macam tu baru balik rumah. Maknanya saya build up benda ni sikit lah. Serangga perosak pun dia tak suka sangat dengan bunga kantan. Jadi penggunaan racun semua saya tak ada pakai lah. Termasuk dengan racun rumpai. Macam racun rumpai saya dah selesaikan masalah rumput ni dengan daun-daun yang kat bawah ni je. Maknanya saya tutup tanah ni dengan pokok batang tua yang saya dah potong-potong. Saya just buat satu layer dia supaya tak ada rumput naik dan kita tak payah nak buat kerja-kerja meracun. Jadi ni tempat ni, bunga kantan saya ni free racun lah. Macam saya bahagian pertanian ni saya pegang pertanian ni sebenarnya saham lebih kepada saham. Bila kita percaya dengan saham tu, maknanya benda tu akan makin lama makin baik. Setiap tahun dia akan bertambah makin baik. Dia jadi macam saham. Jadi keuntungan kat situ kita boleh nilai dalam masa jangka yang panjang. Kalau orang memandang kejayaan petani ni sebagai kejayaan yang mundur, bagi saya diorang silap besar. Sebab diorang tak merasai rahsia pertanian tu sendiri. Sebab tak semua orang nak buka rahsia pertanian ni sebenarnya kan. Orang kampung lagi kaya daripada orang bandar. Bayangkan Macam dulu saya study dekat Sabak Benam. Kawasan Sabak Benam ni pula kawasan perkampungan. Banyak pokok kelapa. Banyak mostly pokok kelapa lah. Tapi bagi saya diorang ni kaya. Walaupun diorang nampak macam rumah kampung, tapi diorang kaya, tanah banyak. Diorang ada sawah diorang ada ladang diorang ada ternakan diorang. Maknanya kita nak living off grid Kita produce kita punya sumber makanan tu sendiri. Kalau dah ni kita dapat janakan lagi satu sumber macam contoh food security Kita ada makanan kita sendiri, kita ada pisang, kita ada buah, kita ada sayur-sayuran, kita ada herba, kita ada ubat-ubat herba yang boleh mengubat. Kita ada ikan, ada kolam-kolam ni kalau kita mancing. Maknanya kita ada sustainable living Kalau kita putus duit pun tapi kita tak putus sumber makanan. Itu paling penting. Mostly saya rasa masa PKP tu food security memang orang kata hype masa tu. Tu duit masuk. Saya minta dengan ibu saya dulu, saya nak jadi datuk bunga kantan. Maknanya bunga kantan ni saya pegang macam robot kuok pegang gula kan. Saya nak pegang bunga kantan. Itu saya punya kata visi mission dia tu saya nak jadi pembekal utama dekat Malaysia ni. Sampai ke, kalau boleh barang ni kita boleh produce sampai ke luar negara kan. Tapi ini permulaan saya pun dah tunjuk model-model yang ada kan. Jadi ini kira usaha yang saya dah tunjukkan benda ni sukses. Tinggal untuk satu approval je lagi. Maksudnya approval untuk kita buat yang betul-betul secara mass upnya production kan. Kalau saya ada approval mostly daripada kerajaan macam Jabatan Pertanian. Diorang ada nampak potensi ni kat saya semua kan. So ada kerjasama lebih daripada situ, bukan sekadar memberi bantuan saja tapi membuka laluan. Membuka laluan ke satu level yang baru kan. Semangat tu selalunya saya selalu fikir saya selalu fikir kata-kata abang saya lah. Dia kata waktu kita muda ni lah kita nak bawa superbike. Jangan waktu kita dah tua baru nak dapat superbike. Itu lah dia punya ni. Maknanya kita kena usaha awal lah. Kita kena rempuh awal. Jangan takut kan. Umur 25 betul, muda. Bagi saya pun muda juga. Patutnya buat kerja-kerja lain, cari pengalaman apa semua dulu. Tapi sebabkan anak tu salah satu sebab terkuat
Sebab saya dibesarkan dengan ibu bapa yang jarang ada kat rumah. Diorang sibuk, macam ayah saya tentera, dia banyak posting ke tempat-tempat lain. Macam ibu saya pun bekerja dengan kerajaan, kerja office. Jadi masa saya kat rumah tu tak banyak ada mak bapak di samping masa tu kan. Jadi untuk anak saya tak nak dia lalui kehidupan yang sama macam saya rasa lah. Alone tu kan, keseorangan. Jadi dengan kerja macam ni saya boleh balik anytime. Saya boleh tengok diorang, saya boleh hantar diorang pergi sekolah, saya boleh ambil diorang pergi sekolah. Saya ada momen tu lah, maknanya bonding time saya dengan anak-anak tu penting lah. Dan bagi saya penting juga untuk anak-anak ni discovery diorang tentang dunia natural ni kan, daripada usia muda.